Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya dari Wakil Kumpulan 2 dan kami telah memilih tokoh Ibnu Khaldun. Pengenalan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang pakar ahli sains yang hidup pada tahun 1332 hingga 1395. Keluarga beliau merupakan keluarga yang berada yang mampu memberi pendidikan yang terbaik kepadanya. Selain itu, Ibnu Khaldun merupakan seorang pakar sejarah Arab teragong, kebudayaan dan sains modern. Tambahan pula, beliau merupakan seorang pengembang falsafah keagamaan yang paling awal, yaitu karyanya bertajuk Mukadimah dan menulis sejarah di Afrika Utara. Beliau juga pernah menjawat jawatan di Tunisia dan Maroko. Beliau juga pernah belayar ke Alexandria menjadi seorang guru dan pensyarah di Al-Azhar. Beliau turut mengembangkan teori ekonomi, teori nilai, dan menghasilkan hasilan dalam sosiologi dan lain-lain. Beliau pernah menjadi hakim di suatu tempat. Beliau adalah Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal pada 17 Mac 1406 di Kairah, Mesir. Beliau merupakan orang yang berada. Beliau merupakan salah seorang pakar sejarah Arab teragung. Beliau juga mengembangkan falsafah tidak dalam karyanya Mukadimah, iaitu pengenalan. Beliau juga menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung. Beliau juga pernah dilantik sebagai hakim diraja oleh Sultan Al-Bul Abbas Kairo dan mengerjakan haji pada tahun 1387. Ibnu Khaldun juga pernah menyertai orang-orang Mesir dalam kempen mereka memerangi Tamerlane, pemerintah Mongol, dan bertanggungjawab mengatur penyerahan diri bandar Damsyik semasa ketiadaan Sultan Faraj. Beliau juga memajukan teori nilai dan hubung kaitnya dengan tenaga buruh, mengenalkan pembahagian kerja, menyokong pasaran terbuka, menyedari kesan dinamik permintaan, menolak cukai yang tinggi, menyokong perdagangan bebas dengan orang asing. Terdapat 4 sumbangan Ibnu Khaldun, iaitu yang pertama, penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Beliau juga pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Beliau juga banyak menyandang jawatan yang penting seperti Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Adnan. Sumbangan yang kedua ialah dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau juga berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Beliau juga telah memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Sumbangan yang ketiga ialah sebagai budayawan. Beliau juga merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Pengajian kesusteraannya dengan Syekh Muhammad Bar di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam bersyair. Namun itu banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair jelas kelihatan dalam karyanya Al-Mukadimah apabila beliau membahasakan tentang syair Arab. Sumbangan yang terakhir Ibnu Khaldun ialah bapa ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik.
Ibnu Khaldun juga telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, hardworking, kerjasama, kesederhanaan dan fairness. Beliau juga telah menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Itu sahaja sumbangan daripada Ibnu Khaldun. Mukaddimah juga dikenali sebagai Mukaddimah Ibnu Khaldun atau Prolegomena, ialah kitab yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang sejarawan Muslim berketurunan Al-Andalus, dilahirkan di Tunis, Maghrib. Ia adalah buku yang mencatatkan pandangan awal tentang sejarah zakat dan ditulis pada tahun 1377 Masihi. Mukaddimah juga membincangkan teologi Islam, teori politik, dan sains tabi biologi dan kimia. Ibnu Khaldun menulis karya ini pada tahun 1377 Masehi sebagai pengantar atau buku pertama karya sejarah dunia yang dirancangnya kitab Al-Ibar. Hasil karya beliau seperti Al-Muqaddimah dan Al-Ibar telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing seperti Perancis, Turki, Jerman, Inggris, dan Melayu. Untuk pengetahuan anda, kitab beliau Al-Muqaddimah menjadi sumber rujukan utama manusia sehingga kini. Tekun mencari ilmu. Contohnya, Ibnu Khaldun mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah sejak kecil lagi. Malah, kesibukan tugas sebagai pentadbir tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. Nilai yang seterusnya ialah kuat ingatan. Beliau menghafaz Al-Quran sejak kecil serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun. Beliau juga berjiwa pemimpin. Beliau telah menjadi pegawai tertinggi dalam istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam pentadbiran serta keupayaannya mengemukakan idea yang sangat bernas. Beliau juga sangat kreatif. Beliau telah berjaya mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karyanya Al-Muqaddimah, dan beliau juga sangat bijak berpidato kerana beliau sangat aktif dalam berdebat untuk menambahkan ilmu pengetahuan beliau juga. Cara komunikasinya, Ibnu Khaldun yang sangat dikenali sebagai Abdurrahman bin Muhammad dan sangat terkenal dengan hasil karyanya yang berjudul Muqaddimah. Dengan itu, Ibnu Khaldun juga telah membina daya intelektual melalui pengalamannya. Justru kajian-kajian terhadap kemasyarakatan, kenegaraan, dan politik merupakan ide beliau yang menjadikannya sangat bijak dan tajam. Dengan itu, beliau juga telah mengungkapkan teori pembagian kerjaan dan tidak menekankan sistem politik dalam pemerintahan. Sekali, beliau merupakan suatu ikatan psikologis dalam muatan politik. Sekian saja daripada kumpulan kami.